Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL episod ke-7 kali ini. Seperti biasa, kami akan memaparkan perkembangan terkini dan aksi menarik pada saingan CIMB Liga Super dan Liga Premier pada minggu lalu. Seperti yang semua tahu, Johor Darul Ta'zim JDT telah pun dinobatkan selaku juara CIMB Liga Super 2020 buat kali ke-7 berturut-turut dan kejayaan mereka menjulang trofi diraikan di Stadium Sultan Ibrahim. Dan pada Jumaat lalu pula, giliran Pulau Pinang menjulang trofi Liga Premier 2020 selepas berjaya mengungguli takhta Liga Premier buat kali pertama. Namun apa yang turut menjadi perhatian pada minggu lalu adalah perebutan slot ke Piala AFC 2021 di mana Kedah dinobatkan sebagai naib juara CIMB Liga Super 2020. Jadi jom kita saksikan laporan ini. Ia diibaratkan seperti perlawanan final antara Perak dan Kedah bagi menentukan pasukan manakah yang layak bergelar naib juara CIMB Liga Super sekaligus meraih slot ke Piala AFC 2021. Sebelum aksi berlangsung pada Ahad lalu di Stadium Perak, Perak hanya dibezakan satu mata sahaja di bawah Kedah untuk berada di tangga ketiga. Justru perlawanan sudah dijangka akan menjadi cukup sengit untuk mereka merebut gelaran naib juara. Aksi berbalas serangan kedua-dua buah pasukan menyaksikan Kedah mendahului 2 gol menerusi jaringan Kepa Sherman dan Fazul Daniel sebelum 2 gol Leandro Dos Santos menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama. Bagaimanapun, di babak kedua menyaksikan Renan Alves melonjak tinggi menanduk sepakan penjuru Badrul Bakhtiar pada minit 63 memberi duka kepada skuad kendalan Mehmet Durakovic sekaligus Alves muncul wira pasukan Kedah untuk membawa Kedah beraksi di saingan Piala AFC 2021. I think first of all, I want to syukur Alhamdulillah. I want to congrats to my players, my officials, president. They come here to support us, and I think the players did a massive good job. It doesn't matter, 2-0 we were up. Of course, it's normal when you're under pressure. Like I say, Perak is a good team to come back. They did it, and we saw they are a good team. So definitely, I think the most important is I think my players give everything tonight, and they don't give up. If Perak can do a good comeback, so my players also. I think the boys had a magnificent season. At the start of the season, everybody wrote us off. Everybody said Perak will go 6th or 7th, and at the end of the day, I think we're 3rd or 4th now. So I think the boys had a very, very good season. Selain perebutan tempat kedua dalam saingan CIMB Liga Super, perlawanan di antara JDT dan Melaka juga turut menjadi perhatian. Meskipun skuad kendalan Benjamin Mora ini sudah pun mengesahkan kejuaraan mereka dalam saingan ini, namun itu tidak menghalang misi JDT untuk terus melakar kemenangan terakhir mereka ke atas Melaka 5-0 di Stadium Hang Jebat Melaka pada Sabtu lalu sekaligus kekal rekod bersih tanpa kalah. Pasukan Melaka turun dengan misi untuk memperbaiki kedudukan Liga memulakan aksi dengan penuh berdisiplin di barisan pertahanan diketuai Jang Suk Won untuk menidakkan beberapa percubaan JDT di separuh masa pertama. Segala-galanya tampak berubah buat pasukan kendalan Zainal Abidin Hassan setelah Leandro Velasquez menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada minit ke-70. Malang berterusan buat Melaka setelah gagal membendung asakan JDT terus dihukum menerusi jaringan Syafiq Ahmad, Aidil Zafwan, Fernando Rodriguez sebelum Gonzalo Cabrera menamatkan malam gemilang JDT pada 1 minit sebelum tamat perlawanan. Keputusan akhir Melaka 0, JDT 5. The statics don't lie. The numbers don't lie. We are a team that we have a fundamental attacking game style. And of course, if you count the goals, there are too many. But if you count the times we approach to the box, there's even more. Yep. So I think it's a very good parameters to know where we are, what we can do. This is all a response of the collective play that JDT executes, and we're very happy for that. Benda yang positif, mereka kena tumpukan disiplin sepenuh masa. Itu amat penting, dan mengambil peluang-peluang walaupun kita mempunyai peluang yang sedikit, tetapi inilah peluang yang amat penting harus kita laksanakan. Dalam pada itu, Terengganu FC tidak kurang hebatnya untuk mereka meraih kedudukan ketiga CIMB Liga Super selepas menang 2-1 ke atas Pahang. Pasukan TFC dikejutkan dengan rembatan jarak jauh Nik Sharif Hasifi menerjah jaring untuk Pahang mendahului 1 gol pada minit ke-13. TFC pantas menyamakan kedudukan menerusi Dominic Da Silva menerusi sepakan penalti minit ke-16 setelah beliau dijatuhkan penjaga gol Pahang Helmi Eliza.
separuh masa kedua menyaksikan TFC terus mendominasi perlawanan. Serangan demi serangan akhirnya membuahkan hasil setelah Lee Tak menyambar hantaran Lintang Azam Azmi untuk memberikan gol kemenangan buat skuad Nafuzi Zain. 3 kemenangan dari 3 aksi terakhir Liga melonjakkan TFC ke kedudukan ketiga CIMB Liga Super 2020. Sangat-sangat bersyukur dah dengan apa yang skuad yang kita ada, dengan pemain skuad baru, pemain baru, majoriti pemain muda. Saya rasa saya sangat berpuas hati lah. Satu, bagi saya sendiri, satu pencapaian yang saya amat banggakan lah untuk pemain berada top 3 dengan persembahan pemain pada musim ni. Memang saya sangat berpuas hati lah. Keseluruhannya saya rasa malam ini sepatutnya kalau kita masih lagi bermain sebagai kita boleh beri saingan lebih sengit lagi lah. Cuma ini bola sepak dan saya kena terima hakikat lah dengan kecederaan pemain. Hampir 6 orang pemain cedera dalam padang. Ini jadi satu muskil lah. Dan saya pun kena terimalah hakikatnya. Bagi aksi Liga Premier pula, hasrat Pulau Pinang untuk kekal rekod bersih tanpa kalah dinafikan oleh Terengganu FC 2 yang memenangi perlawanan dengan keputusan 1-0. Walau bagaimanapun, pengendali Pulau Pinang Manzur Azura menjelaskan kekalahan itu tidak begitu mengecewakan anak buahnya kerana pasukan terlebih dahulu sudah bergelar juara Liga Premier pada musim ini. Dalam aksi itu, tuan rumah terpaksa menunggu sehingga minit 88 untuk mereka akhirnya meledak gol menerusi Jordan Mintah sekaligus mencalar rekod bersih tanpa kalah Pulau Pinang. Kemudiannya, majlis penyampaian trofi dan pingat diadakan sejurus tamat perlawanan bagi meraihkan Pulau Pinang selaku juara Liga Premier 2020. Saya pun pernah bermain dengan Pulau Pinang dan sekarang saya menjadi jurulatih Pulau Pinang dan mencapai kejuaraan sebagai Liga Premier. Tapi sebenarnya saya ada personal pencapaian di sini. Saya pernah jadi pemain yang menjuarai Liga Premier 2008 semasa Kuala Lumpur Nazar, dan sekarang saya menjadi coach dan menjuarai Liga Premier 2020. Itu satu yang personal achievement saya dan saya rasa cukup berpuas hati. Selain itu, Kelantan United pula mengesahkan tempat ke TM Piala Malaysia selepas menang 2-1 ke atas Selangor 2. Semestinya ia satu pencapaian terbaik Kelantan United yang merupakan pendatang baru dalam Liga Premier musim ini. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Jumaat lalu, Kelantan United dikejutkan terlebih dahulu menerusi gol daripada Ahmad Daniel Ahmad Asri pada minit 14 meletakkan Selangor 2 di depan. Namun, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada minit 28 menerusi jaringan oleh Muhammad Syarul Hakim Rahim dan seterusnya menoktahkan kemenangan selepas Alfusine Kasama meledak gol pada minit 57 untuk memberikan 3 mata berharga kepada Kelantan United. Baik, bagi segmen ketiga, seperti biasa kita ingin lihat apakah respon daripada peminat di laman sosial MFL berhubung perlawanan yang telah berlangsung pada minggu lalu. Kalau anda dapat lihat di poster keputusan penuh CIMB Liga Super membabitkan pasukan Perak dan Kedah, juga Terengganu dan Pahang, rata-rata memuji aksi yang ditampilkan oleh pasukan ini, khususnya Kedah. Di komen Lucy Hansel, fakta malam ini jutaan rakyat Malaysia menyaksikan perlawanan terhebat Perak versus Kedah. Tahniah Kedah menang, Perak dan Kedah telah membuktikan kepada semua apa erti kehebatan sebenar perlawanan bola sepak. Dari Syukri di pula, terbaik Aidil dan tim. Walaupun dilanda masalah gaji, perjuangan tetap diteruskan. Betul, pujian harus diberikan kepada semua tim Kedah kerana kita tahu bagaimana mereka bergelut dengan masalah gaji sebelum ini. Baik, komen seterusnya. Tahniah Kedah dan Terengganu teruskan perjuangan Perak dan Pahang. Kecewa Syaril Fikri tak dapat kasut emas. Tidak mengapa Syaril, untuk berada di kelompok terbaik penjara terbanyak dengan player import lain pun wajar diberi pujian. Jadi itulah antara komen-komen pujian yang diberikan daripada peminat kepada pasukan, khususnya ketika perlawanan antara Perak dan Kedah dan juga Terengganu menentang Pahang. Baiklah, sebelum kita akhiri Buletin MFL pada minggu ini, ingin saya ingatkan bahawa kita masih ada 2 perlawanan yang dipinda membabitkan perlawanan di antara Kuala Lumpur dan Kuching FA dalam saingan Liga Premier 2020 dan Sabah menentang UiTM FC dalam aksi CIMB Liga Super 2020. Keputusan itu dibuat berikutan pemain dan pegawai Kuching FA terpaksa menjalani kuarantin COVID-19 selama 14 hari sekiranya mereka kembali ke Sarawak selepas perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Oktober dan akan berdepan masalah untuk harungi perlawanan pusingan pertama TM Piala Malaysia. Manakala bagi aksi Sabah dan UiTM FC adalah kerana Bandaraya Kota Kinabalu telah diisytihar zon merah dan menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan. Namun, tarikh baru 2 perlawanan terbabit akan berlangsung pada 31 Oktober 2020.
Jadi jom kita recap kembali kedudukan CIMB Liga Super dan Liga Premier pada minggu lalu. Di kedudukan CIMB Liga Super, JDT sah menjadi juara diikuti Kedah selaku naib juara dan TFC di kedudukan ketiga. PDRM dan Felda United bagaimanapun tersingkir ke Liga Premier 2021 apabila berada di kedudukan 2 tercorot pada musim ini. Manakala di kedudukan Liga Premier pula, apa yang menjadi perhatian adalah 5 pasukan yang layak beraksi di TMPL Malaysia. Menyaksikan kedudukan terkini, selain Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, Kelantan turut layak selepas mengumpul 15 mata untuk berada di tangga kelima Liga diikuti Kuching FA dan Kelantan United di tangga ke-8. Pasukan reserve team bagaimanapun dikecualikan untuk beraksi di TMPL Malaysia. Tahniah buat pasukan yang layak. Baiklah, sampai di sini sahaja Buletin MFL. Teruskan menyokong pasukan kesayangan anda kali ini dengan kehangatan TMPL Malaysia 2020. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.